أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini untuk edisi video kita yang keseterusnya, insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan dan membahaskan satu tajuk ataupun satu topik, iaitu berkenaan dengan hari-hari perayaan di dalam agama orang-orang Yahudi. Baik, sebelum kita bermula dengan tajuk ini, sukacita saya ingin memberikan sedikit penerangan dan penjelasan. Sesungguhnya di dalam sistem keagamaan orang-orang Yahudi ini, yang paling penting adalah salah satu unit di dalam sistem keagamaan ialah family, ataupun kita sebut sebagai keluarga. Keluarga sememangnya adalah salah satu di antara unit yang paling penting di dalam sistem keagamaan orang-orang Yahudi. Lebih-lebih lagi kalau kita membicarakan tentang keluarga-keluarga yang mengambil berat ataupun menitik beratkan soal-soal keagamaan dan keimanan di dalam agama mereka. Sebagai contoh, di kalangan orang-orang Yahudi yang beriman untuk konteks agama mereka, sekurang-kurangnya mereka melakukan amalan keagamaan ataupun kita panggil ritual ataupun ibadah. Contoh seperti solat bagi orang Islam. Dalam agama Yahudi juga mereka ada solat tertentu dalam agama mereka. Cuma yang membezakan masa dan waktu antara kita orang Islam dengan masa dan waktu orang-orang Yahudi beribadah ialah kita orang Islam diwajibkan untuk solat 5 waktu sehari semalam. Manakala dalam agama Yahudi mereka ada 3 waktu. Sebagai contoh, yang pertama mereka akan solat pada waktu yang disebut sebagai Sakharit. Sakharit ini kalau kita istilahkan sama seperti solat kita di waktu subuh. Manakala yang kedua, satu solat yang dinamakan sebagai mincha. Mincha ni menyamai solat kita dalam waktu zuhur. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, solat mereka yang dinamakan sebagai ma'arif, iaitu menyamai waktu kita dalam waktu maghrib. Jadi sama ada sakharit menyamai subuh ataupun mincha menyamai waktu zuhur kita, dan juga ma'arif menyamai waktu maghrib kita. Itu adalah 3 solat yang menjadi kelaziman yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama ataupun beriman di kalangan orang-orang Yahudi. Cuma yang lebih dua kita yang tak ada solat mereka ialah sama seperti kita pada waktu asar ataupun sama seperti kita pada waktu Isya. Baik. Bila menyebut tentang hari-hari perayaan ataupun hari-hari istimewa di dalam agama Yahudi ini, yang pertama yang perlu kita bahaskan ialah berkenaan dengan satu hari yang dikenali sebagai hari Sabat. Hari Sabat merujuk kepada hari yang suci ataupun hari yang mulia di dalam agama Yahudi, yang biasanya Sabat ini jatuh pada hari Sabtu. Jadi dalam konteks agama-agama Abrahamite yang kita katakan
seperti agama Yahudi, agama Nasrani dan agama kita iaitu agama Islam sebagai contoh, adanya hari-hari yang dianggap penting ataupun hari-hari yang suci untuk melakukan amalan-amalan yang berbentuk keagamaan, ritual-ritual dan ibadat khusus. Contoh, dalam agama Yahudi, hari Sabtu. Dalam agama Nasrani ataupun kita sebut agama Kristian itu jatuh pada hari Ahad, manakala kita orang Islam melakukan ibadah khusus ataupun ritual yang kita sebut solat Jumaat, iaitu jatuh pada hari Jumaat. Dan dalam agama kita, Jumaat juga lebih dikenali sebagai penghulu segala hari. Baik, kebiasaan pada hari Sabat ini, orang-orang Yahudi sememangnya dilarang untuk melakukan sebarang aktiviti ataupun pekerjaan. Dan dalam agama Yahudi juga, mereka bukan sahaja dilarang bekerja, tetapi ada undang-undang tertentu ataupun peraturan-peraturan yang mereka perlu patuhi. Maksudnya dengan bahasa yang mudah, ada beberapa garis panduan. Yang ni boleh dibuat pada hari Sabtu, yang ni tak boleh dibuat pada hari Sabtu. Atau dengan kata lain, yang ni dibenarkan dilakukan, yang ni dilarang daripada dilakukan. Dan sememangnya pada hari Sabtu, kebiasaannya mereka ini akan menyalakan lilin. Ataupun dengan kata lain, ada sebahagiannya selain menyalakan lilin, mereka akan memberkati wine. Dan juga satu jenis roti dalam istilah agama Yahudi disebut sebagai roti khalash. Jadi bila kita bicarakan persoalan ni, iaitu tentang menyalakan lilin ataupun makan roti khalash, santap roti khalash dan juga memberkati wine, saya tidak pasti sama ada amalan ini masih terus berlaku atau dominan di kalangan orang-orang Yahudi atau amalan ini hanya kekal pada zaman-zaman yang sebelum ini. Wallahu alam. Baik, kembali kepada persoalan hari Sabat. Hari Sabat ini dia ada beberapa kisah untuk dikaitkan keistimewaan hari Sabat ini, mengapa begitu penting dan suci di sisi orang-orang Yahudi. Pernah diriwayatkanlah suatu ketika dahulu, ketika junjungan besarlah Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu Nabi dan juga seorang Rasul bagi Bani Israel pada masa dan waktu tersebut. Dan ada kisah ketika mana Nabi Allah Musa ini, ketika baginda naik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bukit ataupun di gunung Tursina, yang mana dikatakan ketika munajat itu berlangsung, kitab Taurat masih belum lagi diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan ketika munajat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Allah Musa supaya memerintahkan kepada Nabi Allah Musa agar memerintahkan sekalian Bani Israel ini untuk melakukan ibadat-ibadat tertentu pada hari Sabtu, dan menjadikan hari Sabtu ini sebagai satu hari yang mana di dalamnya dipenuhi dengan amalan-amalan keagamaan ataupun ritual-ritual tertentu sesuai dengan konteks peribadahan mereka pada masa dan waktu tersebut. Dan ada kisah lain yang dikaitkan dengan hari Sabat, ialah yang mana kita boleh tengok kisah di dalam Al-Quran, iaitu dikatakan ketika zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, ada satu kaum, satu puak di sebuah kota yang bernama Ilat, yang mana mereka ini telah melanggar satu perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut Allah melarang mereka ni keluar daripada bekerja, dan akhirnya kumpulan-kumpulan ini telah mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka keluar, iaitu dalam konteks kisah tu mereka keluar pergi cari ikan, yang mana
Allah telah menukarkan mereka menjadi kera. Jadi baik, dalam konteks ini dua kisah ini selalu dikaitkan dengan hari Sabat atau hari istimewanya orang-orang Yahudi. Selain daripada hari Sabat, selalunya bila berbicara mengenai hari kebesaran atau hari perayaan orang Yahudi ini, kita akan berbicara mengenai 6 hari lain. Baik, apa dia 6 hari lain? Yang pertama disebut sebagai Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ini boleh kita istilahkan sebagai tahun barulah bagi orang-orang Yahudi. Manakala yang kedua ialah Yom Kippur. Yom Kippur ni dianggap sebagai hari paling suci dalam agama Yahudi. Yom Kippur ni kita istilahkan sebagai hari kifarat ataupun hari penebusan dosa. Baik, yang ketiga ialah hari Pesach. Hari Pesach ini dia merujuk kepada hari yang mana mereka memperingati ketika mana zaman Nabi Allah Musa menyeberangi Laut Merah membawa sekalian Bani Israel, yang mana pada zaman tersebut mereka telah ditindas oleh pemerintah Mesir pada masa itu, merujuk kepada kisah Fir'aun di dalam Al-Quran, yang mana Nabi Allah Musa ni telah membawa Bani Israel mengeluarkan mereka daripada bumi Mesir, kisah merentasi Laut Merah tu sehingga terselamat. Jadi peristiwa Allah menyelamatkan mereka ini mereka rakam dan kenang dalam sejarah, dan mereka menyambutnya setiap tahun dan mereka namakannya sebagai hari Pesach. Manakala yang keempat ialah hari Syawut. Apa dia hari Syawut ni tuan-tuan dan puan-puan? Hari Syawut ini ialah hari memperingati Nuzulut Taurah. Samalah macam kita orang Islam sebagai contoh, pada bulan Ramadan, 17 Ramadan setiap tahun kita meraihkan satu syiar dalam agama kita, iaitu hari memperingati turunnya Al-Quran, atau kita istilahkan Nuzulul Quran, yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sambut itu dalam agama kita dikenali sebagai Nuzulul Quran, dan mereka juga ada konteks yang sama menyambut Nuzulut Taurah yang mereka namakan sebagai hari Syawut. Baik, yang kelima dinamakan hari Hanukah. Apa dia Hanukah? Ataupun dalam istilah Ibrani disebut Shanukah. Shanukah ni dia panggil dedikasi, makna harfiah dedikasi. Tetapi Hanukah ni merujuk kepada pelita ataupun lampu cahaya mereka yang mempunyai satu tiang dan mempunyai empat kiri, empat kanan tu. Ada, kalau kita panggil 8 jari lah. 8 jari lah. Senang nak faham, tuan-tuan bolehlah rujuk tengok dalam YouTube ke dalam Google ke apa yang disebutkan pelita Hanukah tu. Baik, Hanukah disebut sebagai pesta cahaya bagi orang-orang Yahudi, dan kita akan huraikan sedikit mengapa mereka merayakan hari Hanukah, iaitu pesta cahaya, di dalam salah satu acara keagamaan mereka. Dan yang keenam, yang terakhir ialah hari Purim. Hari Purim ialah hari memperingati pahlawan-pahlawan besar di dalam agama Yahudi, yang sebenarnya kisah ini lebih khusus menjurus kepada kes Mordekhai, iaitu zaman Bani Israel ini ataupun orang-orang Yahudi ini membebaskan diri daripada kekaisaran Parsi, yang mana ada salah satu tokoh politikus di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros pada waktu itu, iaitu Haman. Jadi Haman yang saya sebut di sini ini bukan merujuk Haman orang Kanang kepada Fir'aun zaman Nabi Musa, ni Haman yang lain. Baik, itu adalah 6 perayaan yang besar di dalam agama Yahudi selain daripada mereka memuliakan hari Sabat. Jadi saya ulang kembali, pertama Rosh Hashanah, tahun baru. Yang kedua Yom Kippur, hari penebusan dosa.
Yang ketiga, hari Pesach, hari memperingati Nabi Musa alaihissalam telah membawa keluar atau menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun. Hari Syawut, iaitu hari nuzul Taurat, hari turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Dan yang kelima ialah hari Hanukah, pesta cahaya. Yang keenam, hari Purim, hari memperingati pahlawan atau hari orang-orang Yahudi membebaskan diri daripada kekaisaran Parsi. Baik. Secara ringkas, simple dan santai, apa yang dimaksudkan dengan Rosh Hashanah, tahun baru? Baik. Rosh Hashanah ini biasanya kalau dalam kalender Yahudi dia disambut pada hari yang ke-10 kalau tak ingat saya. Hari yang ke-10 di dalam kalender Yahudi yang bernama bulan Tishri. Hari ke-10 bulan Tishri, orang-orang Yahudi akan menyambut hari Rosh Hashanah, ataupun seingat saya bukan bulan ke-10 lah. Hari ke-10 tu hari Yom Kippur. Kalau tak silap saya, dia jatuh pada hari pertama. Sorry ya. Yang 10 tadi. Dia jatuh pada hari yang pertama pada bulan Tishri. Baik. Bila sebut hari pertama bulan Tishri, ni nama bulan lah. Tishri ni dalam bulan Yahudi. Hari pertama bulan Tishri. Sebenarnya bulan Tishri, kalau ikut urutan kalender Yahudi, adalah bulan yang ke-7. Sebab dalam kalender Yahudi, bulan pertama seolah-olah macam Januari kita tu adalah bulan yang dinamakan sebagai bulan Nisan. Tetapi hari Rosh Hashanah, hari tahun baru ini, sama dengan satu hari bulan, jatuh bulan yang ke-7, iaitu bulan Tishri dalam kalender Yahudi. Samalah walaupun umum 1 Januari, kita orang Islam merayakan tahun baru bagi umat Islam pada 1 Muharram yang kita kenali sebagai tahun awal Hijrah. Baik. Pada hari Rosh Hashanah ini disambut sebagai hari tahun baru ataupun tahun pembukaan dan permulaan bagi orang-orang Yahudi. Yang biasanya Rosh Hashanah ini kalau kita tengok, dia tak ada pengistilahan. Dia tak ada pengistilahan yang sebenar di dalam Taurat. Tak ada disebut hari Rosh Hashanah. Walau bagaimanapun dalam salah satu kitab mereka, iaitu kitab Leviticus, dalam fasa yang ke-23 ayat yang ke-24, hari ini dinamakan sebagai hari peniupan hon, ataupun kita sebut sebagai sofar, ataupun ada satu istilah dalam Ibrani disebut Yerom Tua. Baik, hari peniupan hon ni selalu kita tengok yang mereka tiup tu, yang bengkang-bengkok tu. Tu dikenali sebagai hari peniupan hon. Dan juga hari tersebut dianggap sebagai hari Rosh Hashanah. Baik. Kalau seterusnya kita perhatikan hari raya yang kedua, iaitu Yom Kippur. Yom Kippur, hari penebusan dosa. Yom Kippur juga dikenali sebagai hari kifarat dosa, yang mana disambut, ni betul-betul kita tersilap di awal tadi, iaitu hari yang ke-10 dalam bulan Tishri. Hari yang ke-10 dalam bulan Tishri ini, jadi mereka merayakan Yom Kippur. Apa yang mereka buat pada hari Yom Kippur? Jadi hari Yom Kippur ini mereka diwajibkan untuk berpuasa. Dan salah satu puasa Yom Kippur ini menjadi kewajipan puasa 6 hari di dalam agama Yahudi. 5 hari lagi untuk kontek-kontek hari-hari yang lain yang dimuliakan dalam ritual keagamaan mereka. Salah satu itu berpuasa pada hari Yom Kippur. Jadi pada hari Yom Kippur ini, seseorang itu diminta ataupun diwajibkan untuk berpuasa. Selain daripada itu, dengan kata lain, memuhasabah diri. Dalam konteks Islam kita sebut bertaubat, sedaya upaya merendahkan diri kita, menyatakan kekesalan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan.
Jadi dengan cara ini, maksud dengan cara apa? Melalui ibadat puasa tadi, melalui muhasabah diri, taubat dan mengakui kesilapan dan dosa-dosa, moga-moga Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan meredai segala bentuk aktiviti dan kehidupan mereka selepas daripada ini. Baik itu yang berkaitan dengan Yom Kippur. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu Hari Pesach. Hari Pesach ialah satu hari yang mana memperingati tentang pembebasan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa daripada Fir'aun. Kita tahu pada zaman pemerintahan Fir'aun, zaman Nabi Musa itu, Bani Israel hidup dalam keadaan ditindas. Bahkan sejarah kekejaman Fir'aun dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Quran, yang mana pada waktu itu antara bentuk kekejaman yang dilakukan ialah membunuh anak-anak ataupun bayi lelaki hidup-hidup dan membiarkan anak-anak perempuan mereka, dan menjadikan Bani Israel ini sebagai kuli-kuli, pekerja-pekerja, buruh-buruh, orang bawahan, orang suruhan ketika zaman pemerintahan Fir'aun Nabi Musa. Jadi selepas terselamat daripada cengkaman pemerintahan Fir'aun, jadi mereka merayakan Hari Pesach ini sebagai salah satu bentuk hari peringatan atas pembebasan tersebut. Baik, secara ringkas yang keempat, iaitu Hari Syawut. Hari Syawut biasanya disambut selama 6 hari di dalam satu bulan. Kalender mereka disebut bulan Sivan. Jadi 6 hari dalam bulan Sivan ni, mereka merayakan hari Nuzulut Taurah, iaitu hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi bila berlaku hari Sivan ini, mereka sebenarnya bukan semata-mata merujuk kepada matan teks Taurat semata-mata, tetapi kepada teks-teks lain ataupun kita sebut sebagai teks biblikal di luar Taurat. Itu termasuk di dalam perayaan Hari Syawut ini. Bahkan dia termasuk di dalam apa yang diistilahkan sebagai Shalof Regilam. Kalau tak ingat saya, salah satu hari ini disebut sebagai salah satu Shalof Regilan, ataupun sebagai tanda berakhirnya satu istilah, satu peristiwa yang disebut Counting of the Omer, kalau tak silap lah. Jadi itulah lebih kurang tentang Hari Syawut, iaitu tentang hari Nuzulut Taurah bagi mereka. Manakala Hari Hanukah, Hari Hanukah ialah hari yang dianggap sebagai pesta cahaya, yang mana mereka akan sambut selama 8 hari. 8 hari, iaitu hari yang ke-25 seingat saya di dalam bulan mereka yang disebut bulan Kislev. Jadi dalam bulan Kislev selama 8 hari mereka akan menyalakan lampu ataupun cahaya yang disebut sebagai Hanukah ni, yang ada satu tiang 8 jari itu. Jadi mereka akan menyalakan, bukan kata 8 tu mereka akan nyalakan lilin ataupun lampu tu sekaligus 8, tetapi mengikut cara dan aturan dia ni pasang setiap malam tu satu batang. Kalau kita kata dia letak lilin atas tu, dia akan pasang satu batang lilin. Baik, contoh malam pertama kita akan nyalakan cuma satu lilin. Malam yang kedua 2 batang, malam ketiga 3 batang, seterusnya sampai malam ke-8 lengkaplah 8 batang lilin. Dan mengikut kaedah dan aturan, kena pasang lilin tu bermula dari kiri ke kanan antara yang disebutkan. Dan mereka akan pasang lilin ini untuk satu tempoh tertentu. Contoh, bila mereka pasang lilin, mereka start pasang lilin bila terbenamnya cahaya matahari. Dengan bahasa yang mudah, bila tiba dan masuknya waktu maghrib, baru start pasang ataupun cocok lilin ni. Dan mereka akan pasang lilin ni antara sejam hingga 5 jam. Ada yang sepanjang malam. Tetapi ada peraturan dia lah. Sebagai contoh, sekiranya saya lah yang pasang lilin tu, tiba-tiba
tak sampai sejam ke, atau lilin tu tengah menyala, tiba-tiba mari angin ke, kita katakan lilin tu padam. Dalam peraturan mereka, untuk pasang balik lilin yang terpadam daripada mati tadi, maka kena orang lain pula yang cucuk. Jadi pada malam yang sama, hari yang sama, sekiranya yang first time tu saya yang cucuk, padam lilin tu, tak boleh saya mengulangi perbuatan tersebut untuk kali kedua. Jadi kena minta mana-mana ahli ataupun anggota keluarga kita yang lain untuk cucuh lilin tersebut, menggantikan pihak kita yang pada awalnya kita pasang tadi lilin tu mati ataupun padam. Baik, cuma bila masuk 8 hari ni, 8 batang lilin, maka automatik mana-mana hari pun, kalau kata-kata start hari Isnin ke, hari pertama tu start hari Selasa ke, pasti akan melalui satu hari mulia mereka, hari Sabtu. Jadi biasanya hak terkena hari Sabtu ni, mereka akan pasang lilin melalui cara yang berbeza, iaitu setengah jam sebelum waktu maghrib. Jadi hari Sabtu setengah jam sebelum waktu maghrib pasang lilin ni. Jadi hari lain selepas terbenam matahari baru start pasang lilin ni. Apa peristiwa Hanukah ni? Sebenarnya peristiwa Hanukah ni lebih merujuk kepada kes pemberontakan, dalam sejarah disebut pemberontakan Maccabee. Jadi ada kisah yang panjang bila mana Maccabee ni, bila dia berjaya mengalahkan musuh-musuh dia ni, ada yang mengatakan yang meruntuhkan rumah ibadat kuil Nabi Allah Sulaiman itu, ada yang di kalangan bukan Yahudi, dan ada setengah kata ada sebahagian di kalangan orang-orang Yunani daripada kerajaan Antiochus dan sebagainya. Walau bagaimanapun, selepas menawan kembali Maccabee dan para pengikutnya ni, bila kembali semula ke Jerusalem, mereka nak membersihkan kembali rumah ibadat. Jadi akibat daripada peperangan ni, kita fahamlah macam mana keadaan dia. Jadi bila bersihkan tu, mereka menyumpai satu bekas cahaya yang dikatakan permulaan awal istilah Hanukah ni. Jadi bila tengok kepada minyak yang ada di dalam bekas tu, kita kata macam kita kat pelita lah. Kita tengok minyak pelita ni, kalau pasang dengan kandungan minyak yang masih tersisa dan berbaki tu, kalau pasang hari ni sepanjang malam, cuma cukup kita kata lebih kurang 1 malam saja boleh nyala, mengikut kandungan minyak yang ada. Tetapi yang jadi ajaib dan peliknya, bila mereka pasang tu, minyak tu mampu menampung atau mengisi lamanya hampir selama 8 malam. 8 malam. Hak kita duk agak tengok ni, tengok kandungan minyak ni lebih kurang 1 malam. Hari kedua habislah. Tapi bila pasang tu boleh menampung sehingga 8 malam, dan inilah dijadikan sebagai basic atau asas perayaan hari Hanukah. Baik. Dan seterusnya yang terakhir iaitu hari Purim, hari memperingati pahlawan. Siapa pahlawan yang dimaksudkan? Atau juga hari memperingati Bani Israel daripada kekaisaran Parsi. Baik, bila sebut kaisar Parsi ini, sebenarnya zaman tu zaman raja yang bernama Ahasiweros. Zaman Ahasiweros. Dan ada seorang politikus, orang yang terkenal, dah ada peranan pada masa tu, ialah Haman. Haman juga disebut sebagai Haman orang Agag. Dia ni keturunan Raja Amalek seingat saya. Jadi dia salah satu watak antagonis lah di dalam salah satu kitab. Mereka disebut kitab Esther kan. Jadi sebenarnya siapa Esther ni? Esther ni merujuk kepada ratu ataupun isteri kepada Ahasiweros tu. Isteri kepada Ahasiweros itulah Esther, yang memuatkan satu kitab, nama kitab Esther. Dan Haman ni salah satu watak yang saya sebutkan tadi, watak antagonis. Jadi cerita dia lebih kurang lah, kita kata kita nak simple-simple. Pada masa tu Haman ni dia melalui satu perjalanan, ramailah di belakang dia, di kalangan pengikut dia, mungkin ada tentera dan sebagainya. Jadi bila melewati orang-orang Yahudi, jadi sebenarnya Haman sendiri itu dia punya niat untuk menghabisi lah, kita kata menghapuskan semua orang-orang Yahudi yang ada di dalam kekaisaran ataupun
kawasan penaklukan kerajaan Parsi pada masa itu. Jadi bila lalu di situ, tiba-tiba ada seorang lelaki, iaitu Mordekhai. Mordekhai ni, kalau dalam kitab Esther, nama sebenarnya ialah Mordekhai bin Yair bin Shimesh bin Kish. Mordekhai bin Yair bin Shimesh bin Kish. Dia ni adalah anak cucu keturunan daripada suku Bani Israel, adik kepada Nabi Yusuf, iaitu suku Bunyamin. Jadi bila lalu di situ, Mordekhai ni salah satu watak manusia di kalangan orang-orang Yahudi yang tak mau menunjukkan rasa hormat. Jadi dia tak tunduk hormat waktu Haman dengan pengikut-pengikut dia lalu. Jadi yang menyebabkan Haman ni marah, apatah lagi atas dasar sikap Haman yang sebelum ni memusuhi orang-orang Yahudi, lalu dia mengadukan hal tersebut kepada Raja Ahasiweros dan minta agar Mordekhai ini dihukum gantung. Itu secara lebih kurang lah. Tetapi sebelum hukuman tu dijalankan, Ratu Esther tu, merujuk kitab Esther itulah yang berjaya memujuk suami dia, Raja Ahasiweros, agar tidak menghukum Mordekhai. Jadi atas campur tangan tersebut, akhirnya tali gantung yang sepatutnya disediakan untuk Mordekhai itu bertukar tangan, atau dengan kata lain bertukar kepala. Sepatutnya nak gantung Mordekhai sampai mati, tapi Mordekhai berjaya diselamatkan atas tindakan Ratu Esther memujuk suami dia, Raja Ahasiweros, dan kemudian yang ganti dia, hak nak dia tu dihukum gantung, iaitu Haman. Baik, jadi Haman dihukum gantung. Jadi ini adalah salah satu kegembiraan dan kemenangan seolah-olah dinisbahkan bagi orang Yahudi kerana telah meninggalnya, matinya salah seorang yang amat membenci dan memusuhi orang-orang Yahudi. Jadi pada hari Purim ini, antara tradisi yang selalu dilakukan ialah membaca kitab Esther itulah. Kemudian bila sampai satu-satu bab yang mana bila disebut nama Haman ni, mereka akan membunyikan suara dalam bentuk penghinaan. Dalam istilah Ibrani disebut Gregor, kata ingat saya, Gregor, G-R-A-G-G-E-R, Gregor. Maksudnya Gregor ni bila kita baca kitab Esther tu, sebut saja nama Haman, mereka akan membunyikan bentuk suara yang berunsurkan penghinaan kepada Haman yang mereka anggap sebagai musuh bagi mereka. Dan bila matinya Haman itu sebagai salah satu tanda kemenangan dan kegembiraan bagi orang-orang Yahudi. Dan itu adalah kisah-kisah yang termasuk di dalam tradisi kenapa mereka merayakan hari Purim. Itulah secara lebih kurang sepintas lalu, secara santai. Kita tak mau bicara yang terlalu dalam, terlalu detail, tapi sekurang-kurangnya walaupun secara ringkas kita dapat memahami secara umum apa dia yang dinamakan hari Sabat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, hari Pesach, hari Syawut, hari Hanukah dan juga hari Purim. Mudah-mudahan video ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan sedikit pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Segala bentuk kesalahan dan kesilapan tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa akan cuba mengkoreksi diri kita masing-masing, memperbetulkan kesalahan, memperbetulkan kesilapan. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di landasan yang benar. Kita sentiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berakhir, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati saya dan anda semua di luar sana. Akhir kalam, ucapan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.